Baik, ramai yang bersetuju untuk melihat kepada pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dan selari trend pendidikan masa kini yang mementingkan pentaksiran di bilik darjah dan sekolah. Baik, pada waktu ini saya ingin bersama dengan Ketua Latihan dan Sokongan Teach for Malaysia, Jessica Lim. Salam sejahtera, Jessica. Selamat sejahtera. Jessica, mungkin tak terlalu lewat untuk kami nak mendapat maklum balas dan juga reaksi Jessica khususnya melihat kepada keputusan kerajaan yang memansuhkan PT3 pada waktu ini. Ya, di Teach for Malaysia, kami percaya bahawa ini adalah langkah yang positif untuk mengubah budaya peperiksaan di Malaysia. Memang sudah berkali-kali kami dengar daripada warga pendidik tentang cabaran yang dihadapi apabila sistem pendidikan kita ni terlalu fokus kepada peperiksaan. Peperiksaan ada juga positifnya, tapi ia hanya mampu menguji tahap pengetahuan murid dari segi fakta, sama ada murid boleh menghafal ataupun tidak. Tetapi peperiksaan tidak efektif dalam menguji kemahiran yang lebih penting dalam dunia hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Jadi apabila sistem pendidikan kita ni terlalu exam oriented, walaupun terdapat berbagai inisiatif untuk menggalakkan guru menjalankan pembelajaran abad ke-21 untuk mengutamakan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk menjalankan fun learning dalam bilik darjah, kami selalu akan mendengar cabaran guru yang terburu-buru mengejar silibus sehingga tiada masa untuk mengajar apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh murid mereka. So, reaksi awal untuk pihak Teach for Malaysia terhadap pemansuhan PT3 ni memang positif. Cuma mungkin ada soalan yang ramai sedang tertanya-tanya sekarang adalah apakah yang akan menggantikan penilaian PT3 sebab yang itu masih kurang jelas setakat ini dalam pengumuman oleh KPM. Jessica, memaklumkan kalau berdasarkan sistem pendidikan lepas yang berdasarkan ataupun berasaskan peperiksaan, kalau peperiksaan itu adalah positifnya, tetapi melihat kepada negatifnya, nilai ataupun kemahiran untuk pelajar untuk menentukan kemahiran masing-masing itu sukar untuk diberi nilainya lah. Jadi mungkin pada waktu ini apabila kerajaan telah pun memasukkan PT3 ini, soalan yang timbul daripada pemikiran anak-anak dan juga ibu bapa secara khususnya, bagaimana caranya untuk nak tentukan sama ada pelajar ataupun murid-murid itu yang sesuai, sama ada mereka nak meneruskan ke arah aliran sains ataupun ke arah jurusan ataupun aliran sastra. Bagaimana cara nak tentukan tu? Secara jujurnya, saya rasa terlalu awal untuk seorang murid membuat keputusan tentang aliran sains atau sastra pada tingkatan 3. Sebab sekiranya seorang murid ni tidak mencapai grade yang mencukupi dalam PT3, dia terus akan hilang peluang untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang sains. Walaupun kita tahu yang setiap pelajar memerlukan tempoh yang berlainan untuk menguasai sesuatu subjek atau kemahiran. Especially sekarang dalam era post-pandemic ini, ramai murid yang ketinggalan sebab penutupan sekolah dan cabaran dalam mengikuti PDPR ataupun pembelajaran atas talian. So, cadangan saya ialah untuk menentukan sama ada seorang pelajar ini sesuai untuk ke sains atau sastra, lebih elok kita fokus kepada minat dan kecenderungan pelajar tersebut. Tidak payah fikir tentang satu aliran sahaja, tetapi tentang pakej yang membolehkan murid itu memilih subjek yang mengikut minat mereka sendiri ataupun mindset dan habits of mind mereka. Sepanjang ni saya rasa kita percaya bahawa seorang murid yang mengikuti aliran sains ni mesti dapat markah yang elok dalam exam. Tapi sebenarnya kita perlu tanya juga, adakah pelajar ini seorang yang rajin bertanya soalan? Adakah pelajar ini mempunyai curiosity ataupun resilience? Adakah dia sanggup untuk cuba dan gagal dan belajar daripada kegagalan? Sebab sebagai seorang ahli sains memang itu adalah nilai-nilai yang diperlukan. So, saya rasa kalau guru-guru di sekolah boleh menilai tahap minat dan kecenderungan pelajar dari segi yang intangible ini akan memanfaatkan murid-murid kita. Dan juga selain itu, kita boleh mengumpul data melalui hasil kerja murid sepanjang tahun persekolahan. Sebenarnya sekarang pun ada pentaksiran bilik darjah sudah di mana guru-guru akan mengumpul hasil kerja pelajar sepanjang tahun untuk dimasukkan dalam satu portfolio. Tapi saya percaya guru juga perlu diberi sokongan untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah dengan lebih efektif. Dan kalau ia boleh dijalankan dengan lebih efektif, memang ia akan lebih adil dan bermanfaat untuk murid-murid kita.